Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Siti Nursyuhada binti Muhammad Azami bersama rakan penyampai. Saya Aizat Zuna binti Azhari. Bersama kami hari ini bagi mengupas tentang isu kes pecah amanah. Ahli Parlimen Muar Syed Syahid Syed Abdul Rahman dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta oleh Mahkamah Tinggi di sini selepas beliau didapati bersalah atas 4 pertuduhan berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan 1 sebatan bagi kesalahan persubahat melakukan pecah amanah, 2 tahun penjara dan 1 sebatan bagi pertuduhan salah guna harta, manakala bagi 2 kesalahan pengubahan wang haram masing-masing dipenjara 2 tahun dan denda 5 juta. Pada 28 Oktober, Mahkamah Tinggi memerintahkan Syed Saddiq membela diri atas 4 pertuduhan dan beliau telah menghadiri mahkamah bagi memberi keterangan dalam prosedur bela diri. Pada 14 Mac 2023 pula, pihak pembelaan menutup kes itu selepas memanggil 4 saksi untuk memberi keterangan. Jika gagal membayar denda, Syed Saddiq 30 tahun boleh dipenjara selama 4 tahun. Mahkamah memerintahkan hukuman penjara bermula hari ini namun membenarkan permohonan Syed Saddiq untuk penangguhan pelaksanaan hukuman sementara rayuan difailkan di Mahkamah Rayuan. Are you ready? Pecah amanah ialah perbuatan mensia-siakan amanah iaitu kepercayaan orang lain dengan menipu. Konsep permasalahan. Bekas Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi menjalani hukuman penjara selama 7 tahun, 2 kali sebatan serta didenda sebanyak 10 juta selepas didapati bersalah terhadap 4 tuduhan iaitu pecah amanah, salah guna wang dan juga pengubahan wang haram dana Armada Bersatu. Bagi kesalahan bersubahat pecah amanah, wang armada yang berjumlah 1 juta, Azhar memerintahkan Syed Saddiq dipenjara 3 tahun dan 1 sebatan, manakala tuduhan salah guna wang sebanyak RM120,000. Beliau diperintahkan dihukum penjara 2 tahun dan juga 1 sebatan. Dalam penghakimannya, hakim memutuskan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang juga bekas Ketua Armada bersalah terhadap semua tuduhan ini. Seterusnya, saya akan mengupas tentang faktor utama permasalahan yang menyebabkan kes pecah amanah. Yang pertama ialah kerana kurangnya integriti. Perkara ini menyebabkan kes pecah amanah kerana individu yang tidak memiliki integriti mungkin cenderung melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan kejujuran. Ia mendorong individu untuk melakukan perkara negatif termasuk penyalahgunaan kepercayaan dan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya, tidak jujur ketika mengurus kewangan, menipu pihak atasan mengenai tugas dan sebagainya. Yang kedua pula ialah kerana kelemahan sistem pengawasan. Perkara ini menyebabkan kes pecah amanah kerana sistem yang tidak efektif, tidak mampu mengesan atau mencegah tindakan yang melanggar kepercayaan. Sistem pengawasan yang lemah juga dapat menciptakan kesempatan untuk individu memanipulasi atau menyalahguna kuasa tanpa konsekuensi yang signifikan. Kesan-kesan permasalahan pecah amanah. Sekiranya pecah amanah semakin berleluasa, pentadbiran negara secara keseluruhannya akan dijejas. Segala dasar atau penguatkuasaan menjadi lemah. Pelaksanaan undang-undang tidak dapat dijalankan secara adil dan boleh menumbangkan ekonomi negara secara amnya. Setiap industri hendaklah dibuka kepada semua pemain industri agar berlaku daya saing yang kompetitif sekaligus melahirkan peluang pekerjaan dan merancapkan ekonomi negara. Oleh itu, pihak berkuasa seharusnya melihat pelaksanaan pecah amanah ini bukan sahaja di peringkat bawahan, malahan peringkat industri dan syarikat-syarikat multinasional agar pentadbiran negara dapat diuruskan dengan adil dan saksama. Akhir sekali, pecah amanah juga mempengaruhi ekonomi masyarakat. Pecah amanah menyebabkan sumber dan kekayaan negara disalahguna dan diarah kepada individu tertentu sahaja. Perkara ini mengakibatkan ketidaksamarataan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi. Masyarakat yang terjejas oleh rasuah mungkin menghadapi kemiskinan, ketidakadilan dan kehidupan yang sukar. Tambahan pula, pecah amanah juga merosakkan iklim perniagaan dan pelaburan di negara kita. Pelaburan dan perniagaan asing akan berhati-hati untuk melabur dalam negara yang tercemar dengan pecah amanah, sekaligus menghalang pembangunan ekonomi negara. Kemudian saya akan beralih kepada strategi bagi menangani permasalahan pecah amanah. Yang pertama ialah komunikasi yang efektif. Kita perlu memastikan ada saluran komunikasi yang terbuka dan jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi
Komunikasi yang efektif dapat membantu mencegah kebingungan dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik. Apabila pekerja dengan sesama pekerja ataupun pekerja dengan bos mempunyai komunikasi yang baik, membuatkan mereka lebih senang untuk bekerjasama sekaligus mengelakkan masalah seperti pecah amanah daripada berlaku. Strategi yang terakhir pula ialah pemantauan rutin. Pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan amanah dapat dilakukan melalui penilaian kinerja, laporan berkala atau sistem pemantauan lainnya untuk memastikan ketaatan terhadap aturan. Apabila pihak syarikat sentiasa melakukan pemantauan terhadap pekerja, perkara ini dapat memudahkan syarikat atau bos untuk mengenal pasti punca-punca masalah yang berlaku dan dapat mengatasinya dari awal. Akhir sekali ialah pesanan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Pertama, kita perlu bertanggungjawab secara penuh terhadap tugas dan memahami bahawa setiap amanah yang diberikan membawa tanggungjawab yang besar kepada kita. Kita juga tidak boleh mengambil ringan dan membuat kerja sambil lewat terhadap tugas yang diberikan, kerana perkara itu semua mencerminkan kualiti karakter kita semua. Seterusnya, kita juga perlulah mempunyai kemauan untuk belajar dengan lebih mendalam terhadap sesuatu perkara, terutama sekali mengenai etika, tanggungjawab, amanah serta banyak lagi. Hal ini kerana perkara sebegini akan kita gunakan dalam pelbagai situasi sama ada sewaktu bekerja ataupun tidak. Kita juga tidak perlu takut untuk menegur diri sendiri jika melihat adanya kecenderungan untuk melakukan perkara seperti pecah amanah, kerana kejujuran terhadap diri sendiri merupakan elemen yang sangat penting. Jadi kita perlulah meningkatkan pemahaman dan terus berkembang untuk menjadi individu yang lebih baik. Oleh itu, setiap individu perlu menjaga reputasi dan berfikir kesan jangka panjang yang akan dihadapi sebelum melakukan sesuatu perkara. Saya Siti Syuhada binti Muhammad Azami, nombor metrik D202311067772. Saya Aisyah Juna binti Azhari D2023199671. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.